Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Wan Nur Zaiti. Saya, Raymond Ting Suchai, yang memegang kad Matrix di 20211097748 dari kumpulan G dalam kelas falsafah ilmu. Topik yang telah saya pilih untuk dikaji dan dibentangi ialah topik ketiga, iaitu perbandingan sumber antara ilmu agama dan etisme. Baiklah, saya akan memulakan perbentangan saya dengan menerangkan apakah definisi agama dan membezakannya dengan definisi etisme. Agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan, dewa, dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang sangat berkaitan, tetapi agama mempunyai makna yang lebih luas, iaitu merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohensif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebagai sebuah agama. Sebaliknya, agama haruslah melibatkan sebuah komuniti manusia. Seterusnya, apakah definisi etisme? Perkataan etis berasal daripada bahasa Yunani, yaitu etios, yang bermaksud tiada Tuhan. Menurut The Encyclopedia of Religion, etisme adalah sebuah doktrin yang mengatakan bahawa Tuhan tidak wujud dan kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan merupakan kepercayaan yang palsu. Secara umumnya, etisme boleh difahami sebagai orang yang tidak mengakui atau mempercayai kewujudan Tuhan. Baiklah, itu serba sedikit definisi agama dan etisme. Seterusnya, apakah ciri-ciri agama? Ciri yang pertama adalah yakin bahawa kewujudan Tuhan kerana dibuktikan di dalam kitab-kitab suci seperti Al-Quran dan Bible. Yang kedua adalah mereka tidak menafikan Tuhan dalam sains dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, mempunyai tempat ibadah yang tersendiri dan berbeza antara agama. Manakala ciri-ciri etisme pula adalah menolak secara mutlak wujudnya Tuhan atau segala yang bersifat ilahiyah. Yang kedua adalah menetapkan hujah bahawa tiada bukti wujudnya Tuhan dan kegagalan sains mengesahkannya sebagai asas kepada penolakan tersebut. Yang ketiga adalah meyakini bahawa hidup adalah satu proses di mana tiada ruang untuk menerima kewujudan Tuhan. Secara umumnya, agama terbagi kepada beberapa jenis agama, iaitu Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Atheist pula dapat dibagi kepada dua jenis, iaitu New Atheist dan Atheist Pragmatis. New Atheist merupakan kelompok yang terdiri daripada kalangan penulis buku abad ke-21 yang mempromosikan etisme. Disebut sebagai New Atheisme untuk membezakan dengan etis yang lama yang berkembang dalam tradisi falsafah. Ciri utama gerakan etis baru adalah keyakinan para pendukungnya bahawa sains mampu menjawab persoalan-persoalan dasar termasuk pertanyaan tentang kewujudan Tuhan. Etis pragmatik pula merupakan kelompok yang tetap menjalankan ritual keagamaannya meskipun mereka tidak mempercayai bahawa Tuhan itu wujud. Seterusnya, kita akan melihat perbandingan ilmu agama dan ilmu etisme. Yang pertama adalah ilmu agama dan agama Islam, iaitu merupakan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Sumber ilmu agama adalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ajaran Islam mengandungi tiga komponen besar, iaitu akidah, bermaksud keimanan dan kepercayaan terhadap Allah. Yang kedua adalah syariat atau ibadah yang merujuk kepada ajaran-ajaran yang berkaitan dengan amalan praktikal yang diperintahkan oleh Allah, meliputi soal, ibadah, muamalat dan jinayat. Yang ketiga adalah akhlak yang merujuk kepada ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tingkah laku manusia yang dituntut oleh agama. Dalam hadis terdapat sirah yang mengandungi sejarah hidup Nabi Muhammad. Dalam agama Islam, poligami adalah dibenarkan melalui hukum poligami. Seterusnya adalah agama Kristian. Agama Kristian adalah agama monoteistik dan merupakan agama terbesar di dunia dengan kira-kira 2,0 bilion pengikut. Agama Kristian mempunyai upacara sembahyang khas pada setiap Sabtu dan Ahad dan hari perayaan tertentu seperti Easter Monday dan perayaan Christmas. Agama Kristian berpegang kepada konsep Trinity bahawa Bapa iaitu Tuhan, Yesus itu Tuhan, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Sumber ilmu agama Kristian adalah berdasarkan kitab suci Bible. Gereja merupakan tempat ibadah bagi golongan agama Kristian. Seterusnya adalah agama Buddha.
Ajaran agama Buddha adalah berdasarkan kitab Tripitaka. Agama Buddha mempercayai bahawa setiap tindakan kita, sama ada baik atau buruk, akan menghasilkan karma. Agama Buddha dipengaruhi oleh agama Konfusianisme, terutamanya dari segi menghormati ibu bapa dan perhubungan kekeluargaan. Agama Buddha menganggap bahawa nyawa semua makhluk adalah suci dan tidak patut disia-siakan melalui membunuh diri. Agama Buddha, seperti juga agama-agama yang lain, mengutamakan kebajikan manusia dan semua makhluk. Seterusnya adalah agama Hindu. Bagi agama Hindu pula, mereka tidak mempunyai pengasas, tidak ada juga wahyu yang diterima oleh pengasas daripada Tuhan. Sebaliknya, agama Hindu adalah lebih kepada usaha manusia mencari dan menemui Tuhan dalam hidup. Agama Hindu adalah suatu agama yang dianuti oleh sebagian besar penduduk India. Mereka mempercayai tentang kitaran kelahiran, kematian, dan kelahiran semula bergantung kepada amalan-amalan yang dilakukan seseorang. Setiap penganut agama Hindu dipercayai akan lahir semula beberapa kali untuk memperbaiki karma mereka. Seseorang tidak akan lagi dilahirkan semula apabila dia berjaya mencapai karma yang penuh dengan kebaikan. Ajaran agama Hindu adalah berdasarkan kitab suci, Veda, Mahabharata, dan Ramayana. Seterusnya adalah ilmu etisme. Etisme telah menjadi pegangan sebilangan manusia sejak sekian lama. Mereka hanya berpegang kepada logik akal semata-mata. Idea etisme ini kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh barat khususnya pada zaman Renaissance seperti Baron de Holbach, Percy, Denis Diderot, dan lain-lain. Dalam buku Good Sense contohnya, de Holbach mendakwa semua kanak-kanak yang dilahirkan adalah etis kerana mereka tidak tahu akan Tuhan. Dalam buku The System of Nature pula, de Holbach menuduh agama adalah sebuah penindasan serta kezaliman yang melemahkan munculnya kebenaran. Begitu juga Karl Marx yang merupakan tokoh sosialis dan kapitalis berpendapat Kristian dan semua agama di dunia hendaklah dimusnahkan terlebih dahulu sebagai proses membina alam agar manusia menjadi Tuhan. Menurutnya lagi, bukan Tuhan yang mencipta manusia tetapi manusia yang mencipta Tuhan. Kemuncaknya, Friedrich Wilhelm mengisytiharkan bahawa Tuhan telah mati dan manusia perlu menggantikan kedudukan Tuhan tersebut. Gagasan itu telah menjadi asas terpenting kepada etisme dan lain-lain ideologi pasca modernisme untuk tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Malah, menurut Karen Armstrong, pemikiran etis pada akhir abad ini menyatakan bahawa sekiranya dikatakan Tuhan belum lagi mati, maka adalah menjadi tugas manusia yang rasional untuk membunuh Tuhan. Pemikiran sebeginilah yang menjadi dasar kepada golongan etis pada zaman moden untuk beriman dengan sains sahaja, sebagaimana slogan New Atheism, iaitu tiada syurga, tiada neraka, hanya sains. Disebabkan itu, teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin atau teori Big Bang, dan begitu juga beberapa teori yang dikemukakan oleh Stephen Hawking, turut dikaitkan dengan etisme. Kesimpulannya, kemajuan ilmu sains dan teknologi telah menyumbang kepada kebangkitan golongan etisme. Masyarakat boleh menyanjung ilmu sains tetapi tidak sepatutnya menafikan kewujudan Tuhan dan mengabaikan sumber ilmu agama yang sentiasa memimpin kita kepada laluan yang betul dan membawa kedamaian kepada kita secara mental dan rohani. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.